masing-masing. Secara keseluruhan membawa maksud matlamat utama program ini adalah untuk membantu murid-murid memperkasakan kemahiran asas dan tahap pembelajaran mereka. Ya, kemahiran asas. Sebab itulah disebut dari tadi penguasaan 70% dan 30%. Kita akan mendalaminya bersama-sama insya-Allah. Ya. Fokus dalam program ini ialah fokus guru terhadap 4 perkara utama. Apakah 4 perkara tersebut? Ya. Pertama, pengukuhan dan pengayaan. Ya, strategi M2P iaitu mampatan, pengukuhan dan pengayaan. Kita go through saja dahulu dan kita akan dalami bersama-sama nanti. Seterusnya, pemerkasaan PBD iaitu pengukuran tahap penguasaan murid secara berterusan sehingga Disember 2021 untuk pengukuhan dan pengayaan pada Januari dan Februari. Saya pasti ini pengetua-pengetua dah lihat. Tetapi nanti saya nak linkkan dengan data yang Cik Suhaidi jelaskan tadi bagaimana kita nak lihat mungkin ada berlaku kekeliruan dalam kalangan guru-guru apabila mereka meletakkan PBD dalam PDPR mereka tadi. Ya. Seterusnya pemugaran literasi dan numerasi, ini khusus untuk murid tahap 1 dan sumberku iaitu sebuah repository bahan-bahan PDP yang boleh diakses oleh guru, murid, ibu bapa dan semua warga pendidik ataupun bukan warga pendidik melalui Pelantar Delima. Ya. Baik, sekarang kita lihat bersama-sama garis masa catch up plan. Catch up plan kenapa kita nak catch up? Kita nak catch up tarikh yang telah time frame ataupun garis masa yang telah ditetapkan oleh KPM bagi memastikan tidak ada keciciran berlaku dalam penguasaan kemahiran asas oleh murid-murid atau pelajar-pelajar di sekolah. Ya, ini kita fokus pada sesi persekolahan. Sesi persekolahan tahun 2021. Catch up plan ini terbahagi pada 2 fasa, iaitu fasa 1 dan fasa 2. Fasa 1 sejurus sahaja selesai webinar pada 30 Ogos. Tetapi agak malang sedikitlah sebab perkara ini sampai ke peringkat kita agak lewat sedikit. Okey, dan kami pun lewat mendapat penataran berkaitan perkara ini sebab selagi tidak ada punca kuasa kita tak berani nak menatarkannya. Ya. Fasa 1 September hingga 10 Disember. Okey, iaitu PDPR. Berlaku proses PDPR yang kita punya PKP lah, semasa PKP. Kemudian bermula 1 September, Oktober, November dan Disember. Okey, fasa 1 dalam catch up plan ini apa yang dikehendaki ialah berlakunya unpacking kurikulum bagi subjek yang masih belum capai 70% kandungan DPK. DPK ialah dokumen penjajaran kurikulum. Semasa kita dalam tempoh PKP, okey, guru-guru telah dibekalkan dengan dokumen penjajaran kurikulum dan kita diminta memaksimumkan penggunaan DPK bersekali dengan DSKP. Dan dalam masa tersebut kita nak pastikan guru mencapai sekurang-kurangnya 70% KAK telah dilaksanakan kepada murid semasa PDPR sehingga 30 Ogos. Ya. Sebab itulah kita mengutip data untuk melihat yang mana dah capai 70% ataupun belum capai 70%. Ya. Kemudian habiskan sukatan dalam DPK seperti biasa sekiranya masih berbaki 30 atau kurang. Maksudnya dalam tempoh catch up plan yang pertama, bagi mereka yang belum menghabiskan 70% teruskan dan yang berbaki 30% atau kurang teruskan habis sehingga 100% DPK tersebut dilaksanakan. Laksanakan program pemulihan kepada semua murid untuk pastikan kandungan asas dan kemahiran asas dikuasai. Maksudnya dalam tempoh bermula September sehingga Disember ini akan berlaku pemulihan kepada mereka yang tidak menguasai kemahiran asas. Sebab itulah kita mahu data PBD tersebut dilaksanakan. Ya. Kemudian laksanakan PBD secara berterusan sebelum murid bergerak ke fasa 2 untuk catch up plan yang seterusnya. Okey, kemudian setelah selesai catch up plan yang pertama, masuk fasa 2, catch up plan fasa kedua iaitu pengukuhan. Untuk siapa pengukuhan hendak dilaksanakan? Pengukuhan bagi murid yang masih berada pada TP1, TP2, TP3 dan TP4. Kepada TP1 dan TP2, mereka harus dibuat
pemulihan atau intervensi, ya, untuk memastikan mereka mencapai sekurang-kurangnya TP minimum 3 itulah. Dan kepada TP 4 gerakkan mereka kepada TP 4. 4 gerakkan kepada TP 5 dalam proses pengayaan murid TP 5 dan TP 6 kita teruskan dalam catch-up plan fasa yang kedua. Ya, PBD harus dilaksanakan secara berterusan. Jadi kalau tadi Encik Suhaili memaparkan data, ada KP menyatakan PBD tidak dilaksanakan semasa PDPR, itu adalah satu perkara yang luar biasa. Okey? Mungkin kefahaman, saya buat andaian di sini atau kami membuat andaian di sini, kefahaman guru berkaitan dengan PBD masih lagi kurang jelas. Ya, sepatutnya walaupun kita melaksanakan PDPR, PBD tidak dapat dipisahkan dengan PDPR. PBD ialah satu proses berterusan. Bagaimana dalam PDPR cikgu tak melaksanakan PBD? Ya, PBD perlu dilaksanakan sepanjang proses PDPR seusai kita seawal kita memulakan set induksi sehinggalah habis PDPC kita pada hari tersebut. Okey, bagaimana cikgu nak capai objektif pembelajaran jika cikgu tak laksanakan PBD dalam PDPC? Jadi data tadi agak meragukan, kita bimbang. Okey, akan ditanyai oleh pihak atasan sana, mengapa tak laksanakan PBD semasa PDPR? Ini guru-guru kena jelas, ya, apa maksud PBD yang dikatakan. Kita mengajar tak boleh dipisahkan dengan PBD. PBD harus berlaku secara berterusan. Tak boleh hari ini saya tak buat PBD, saya mengajar sahaja. Tak boleh. Perkara tersebut tak boleh berlaku. PBD tak boleh dipisah-pisahkan dengan proses dan juga aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah ataupun secara dalam talian ataupun secara modul yang telah digunakan sepanjang tempoh PKP. Ya, jadi saya rasa kesalahfahaman ketika memasukkan data itu menyebabkan KP meletak tak laksanakan PBD. PBD tidak dilaksanakan. Jadi agak mustahil jika dalam PDPR kita tak melaksanakan PBD. Ya. Sekurang-kurangnya ada 3 kaedah pentaksiran, iaitu pemerhatian, lisan dan juga bertulis. Ya. Jadi dalam setiap kaedah ni juga pelbagai jenis pentaksiran yang kita boleh laksanakan, kita boleh ukur untuk mencapai objektif pada hari tersebut. Jadi saya pasti mungkin kesilapfahaman, ya. Sekejap, ya. Cik Nari, saya sedang online, saya sedang bagi taklimat. Okey. Ada. Minta maaf. Okey. Sekejap, balik yang tadi. Okey. Dalam fasa kedua ni tadi, untuk memastikan murid yang berada dalam catch-up plan fasa 2 ini nanti bersedia untuk masuk sesi persekolahan pada tahun 2022, ya. Mac 2022. Okey. Tidak susul dalam PDP. Ya, 3 perkara tadi tidak susul dalam PDP ini yang semasa kita melaksanakan semasa PDPR tadi. Pertama, pemulihan. Pemulihan kelas merupakan aktiviti PDP yang khusus dijalankan untuk membantu murid mengalami pembelajaran ringan yang boleh diatasi dalam masa yang singkat. Maksudnya pemulihan harus dilaksanakan apabila cikgu melaksanakan PBD, kenal pasti murid yang tidak kuasai kena terus buat. Ya. Kemudian pengukuhan aktiviti PDP yang boleh menguatkan pemahaman dan penguasaan murid. Okey, dengan kita mungkin memberi kerja-kerja tambahan ataupun aktiviti-aktiviti rangsangan untuk mengukuhkan kefahaman mereka terhadap PDPC yang dilaksanakan pada hari tersebut. Kemudian program pengayaan pula merupakan aktiviti tambahan. Ini saya fahamlah, semua faham tentang konsep-konsep tersebut, tetapi bagaimana kita nak implementasikannya semasa PDP itu yang sangat penting. Apabila sebut perkataan pemulihan, pengukuhan dan pengayaan, semua orang biasa dengan perkataan ini. Tetapi bagaimana kita nak mengimplementasikan dalam PDPC itu kadang-kadang menjadi kekangan kepada kalangan kita. Baik. Ini objektif, kita pergi semula pada objektif pelaksanaan KPM Perkasaku. Okey, kenapa KPM nak buat Perkasaku ini? Pertama, untuk meningkatkan penguasaan murid bagi menguasai kandungan asas kurikulum, ya, dan kemahiran asas tahun semasa secara optimum.
Maksudnya dia nak pastikan kandungan asas KAK dalam dokumen penjajaran kurikulum. Sebab itulah guru-guru di sekolah, okey, sepanjang kita pandemik ini kita kena berkitabkan dokumen penjajaran kurikulum. Okey, jadi kita kena pastikan kandungan asas dalam setiap subjek yang diajarkan itu harus dilaksanakan. Kandungan tambahan dan kandungan pelengkap itu tak perlu. Bukan tak perlu, maksudnya boleh dimasukkan nanti kemudian setelah kita menyelesaikan kandungan asas kurikulum. Okey, sebab itulah cikgu-cikgu kena faham betul-betul dokumen penjajaran kurikulum tersebut. Ya. Sebab itulah timbul tadi mungkin ada baru 30% KAK, ada yang baru 50%. Okey, kadang-kadang kita tak perasan. Okey, dokumen penjajaran kurikulum pun dah terlupa apa dia dokumen penjajaran kurikulum tersebut. Ya. Kemudian kedua, tujuannya nak merapatkan jurang. Okey, pembelajaran murid dari segi learning loss dan learning gap yang berlaku semasa krisis COVID-19 sepanjang tempoh PDPR. Apa yang dikatakan learning loss? Okey, learning loss ni maksudnya murid yang terus cicir semasa PDPR. Maksudnya mungkin dia tak muncul-muncul langsung. Okey, mungkin ini banyak ya, terutama sekolah-sekolah yang mungkin agak jauh, murid-muridnya tak ada line internet ya. Sekolah lebih fahamlah masalah tersebut. Manakala learning gap ini pula ialah murid tu mengikuti aktiviti PDPR yang dilaksanakan oleh guru tetapi tak dapat apa-apa. Okey? Dia tak kuasai pun PDPR yang cikgu ajarkan pada hari tersebut. Mungkin pada hari itu dia seronok aja main game yang cikgu berikan. Tetapi sebenarnya dia tak kuasai pun apakah ilmu yang nak disampaikan pada hari tersebut. Pada segi pemberian TP pada hari tersebut, PBD yang cikgu laksanakan, mungkin mereka hanya mencapai TP1 atau TP2 sahaja. Ya. Kemudian matlamat yang ketiga, ya, nak menyediakan sokongan kurikulum kepada guru-guru bagi melaksanakan PDP menggunakan apa jua mekanisme. Ini ada kaitan dengan repository yang disediakan. Okey. Seterusnya, yang keempat, nak memastikan murid-murid bersedia mengikuti kurikulum tahun persekolahan 2022 nanti. Ya, kita nak dengan selesainya KAK pada 2021, maka murid-murid bersedia untuk mengikuti kurikulum seterusnya pada tahun 2022. Sekarang mari kita sama-sama mendalami apakah yang dimaksudkan dengan catch up plan. Ya. Mari kita lihat bersama-sama carta alih bagaimana kita nak melaksanakan catch up plan fasa 1 dan juga catch up plan fasa 2. Baik, kita lihat bersama-sama. Okey, bermula pada nombor 1 tu mengenal pasti pelaksanaan KAK. KAK merujuk kepada kandungan asas kurikulum berdasarkan penjajaran kurikulum dalam setiap subjek. Ya, dalam setiap subjek di sekolah. Jadi guru-guru sewajarnya jelas dengan di dokumen penjajaran ni, DPK ni, dokumen penjajaran kurikulum. Ya, dalam setiap subjek dah diasingkan kandungan asas, kandungan tambahan dan kandungan pelengkap. Jadi kita kena fokus kepada kandungan asas terlebih dahulu. Ya, kena pasti KAK, ya. Bagi yang telah melaksanakan 70 KAK, itu langkah dia terus kat bawah tu. Kita lihat dulu yang atas dulu ya. Melaksanakan kurang 70%. Nanti kita akan lihat cara pengiraan bagaimana nak dapat kurang atau lebih daripada 70% tersebut. Sekarang kita lihat flow kerja kita dahulu. Ya. Bagi yang melaksanakan kurang daripada 70% KAK, ini cadangan. Cadangan bagaimana dia nak catch up yang kekurangan. Defisit tadi tu bagaimana nak catch up. Okey, guru harus merancang kaedah-kaedah pembelajaran yang boleh catch up KAK tadi. Bagaimana? Menggunakan pendekatan bertema, menggunakan pendekatan modular, pendekatan berasaskan projek, pembelajaran terbeza atau simulasi amali. Ya, atau virtual lab. Maksudnya kita buat hands on secara maya ya apabila kita mengadakan kelas bersama murid. Ya.
kepada mereka yang telah berjaya melaksanakan 70% KAK. Okey, mungkin ada yang lebih tadi sebab nampak ada 0.8 tadi, maksudnya dah 80%. Okey, PDPR menggunakan kaedah yang bersesuaian boleh dilaksanakan untuk menghabiskan baki yang 30 tadi itu. Ya, mereka juga boleh menggunakan kaedah-kaedah di atas. Dia nak gunakan pendekatan bertema ke modular ke, ya, PBL ke, boleh digunakan. Nanti kita akan dalami bersama-sama setiap pendekatan tersebut. Ya. Kemudian langkah keempat, setelah kena pasti, kita sebagai guru, dia tengok dah capai ke tidak, kurang atau lebih daripada 70%, langkah seterusnya, ya, melaksanakan penilaian tahap penguasaan murid. Sepanjang cikgu melaksanakan PDPR tu dia dah ada rekod PBD, murid-murid yang diajarkan dari darjah 1 sehinggalah tingkatan 5. Sebab PBD tak boleh dipisahkan. Okey, KSSR dan KSSM kita melaksanakan PBD 100%. Jadi guru perlu merekod, okey, pencapaian murid sepanjang proses PDPR, ya, berlaku. Kumpulkan eviden dan juga TP yang dikuasai oleh murid sepanjang cikgu mengajarkan semasa PDPR tersebut, dan cikgu membuat penilaian tahap penguasaan murid, ya. Tidak melepasi TP3. Kalau dah habis yang 70% tadi kita dah nilai, apa program seterusnya kita nak buat? Kita perlu buat intervensi. Ya, intervensi dalam tempoh 22 Januari sehingga 28 Februari itu. Intervensi setelah misalnya kalau sekolah rendah, dia dah ada pelaporan pada bulan Disember. Apabila ada pelaporan bulan Disember, misalnya kita dapati dalam pelaporan PBD, ada murid tahun 1 yang tidak mencapai TP3. Jadi program intervensi harus dilaksanakan dalam tempoh 2 bulan tersebut, iaitu Januari sehingga Februari. Begitu juga dengan murid sekolah menengah, tingkatan 1 sehingga tingkatan 4. Tingkatan 5 kita asingkan sebab mereka dengan tingkatan 5 punya program untuk memastikan mereka menghadapi peperiksaan SPM. Tetapi murid tingkatan 1 hingga tingkatan 4, guru telah mengenal pasti harus melaksanakan intervensi, ya, bagi memastikan murid-murid ini nanti dah selesai untuk tahun tersebut dan bersedia untuk menghadapi tahun berikutnya. Ya, kepada mereka yang berjaya melepasi sekurang-kurangnya TP3, okey, guru-guru bukan biarkan sahaja, tetapi harus ada program pengayaan. Okey, murid TP3 harus ada program pengayaan bagaimana sekurang-kurangnya nak naik ke TP4. Yang dah berada pada TP4 untuk bergerak ke TP5 dan seterusnya. Ya, program pengayaan khas ataupun program kecemerlangan harus dirangka oleh panitia, okey, guru-guru yang mengajar untuk memastikan catch-up plan fasa 2 berjalan dengan lancar. Ya. Nampak tu yang warna biru ni PBD berterusan, ya. Lepas tu saya katakan tadi, PBD tak boleh dipisahkan dengan PDPC atau PDPR guru. Tak boleh kita katakan kita tak laksanakan PBD. Kalau kita tak laksanakan PBD seolah-olah kita tidak mengajar. Ya, kita tidak mengajar pada hari tersebut. Kita sampaikan aja ilmu tetapi kita tak nilai pun. Ilmu yang kita sampaikan pada hari tersebut, murid dapat ke tak dapat. Ya, jadi kalau tak laksanakan PBD itu adalah satu yang luar biasa. Ya. Seterusnya kita lihat pelaksanaan bridging program. Okey, ini kita kaitkan dengan jurang. Ya, bagaimana kita nak cuba merapatkan jurang. Ya, program yang dilaksanakan pada 1 Januari hingga 28 Februari ini adalah untuk merapatkan jurang pembelajaran murid yang terkesan, okey, akibat PKP tadi itulah. Ya, sebab itulah kita kena sedaya upaya nak memastikan pelaksanaan KAK tadi 100%, okey, supaya pada Januari ataupun catch-up plan yang kedua kita dah pergi kepada intervensi pengayaan dan juga program-program kecemerlangan. Mungkin murid tingkatan 4 kita dah boleh rancang untuk program-program kecemerlangan untuk menghadapi tahun berikutnya, ya.
sebab mereka akan menghadapi SPM pada tahun seterusnya. Baik, kita lihat sini, bridging program ini yang nak merapatkan jurang. Okey, ini dia bertunjuk contoh bagi kelas prasekolah dan kelas peralihan. Okey, mereka meneruskan sahaja. Tempoh 2 Januari hingga 28 Februari itu meneruskan sahaja sesi PDP pada tahun 2021. Ya. Kemudian tingkatan 5 terus membuat persediaan. Ya, pada masa itu mereka dah sibuk antara bulan Januari hingga Februari pelaksanaan ujian lisan dan juga amali sains. Okey, murid MBK pun mereka kena kemaskini portfolio masing-masing. Ya. Yang tingkatan lain darjah 1 sampai tingkatan 4 tadi kena merancang catch-up plan untuk pengayaan dan pengukuhan serta intervensi pemulihan tadi. Ya. Baik, kita lihat sama-sama sini catch-up plan fasa 1. Okey, kita jelas lebih dalam lagi. Okey, kita perlu unpacking the curriculum. Maksudnya kita kena merungkai dan merangkai semula kurikulum subjek yang diajarkan oleh guru, ya, terutama bagi yang belum capai 70% kandungan dokumen penjajaran kurikulum yang disampaikan kepada murid sepanjang PDPR. Okey, yang ni PGB kena pastikan. Guru-guru ni kita kadang-kadang pun dia tak tahu apa dia DPK. Cuba tanya guru kita. Okey, kadang-kadang tu mula-mula pendaftaran tu ingat, lepas tu dah terlupa. Sebab dia ngajar, dia tak rujuk pun pada DPK tersebut. Dia masih DPK ni harus dilihat bersama-sama dengan DSKP. Okey, sebab itulah DPK disediakan khusus untuk memastikan guru menyelesaikan KAK tu, kandungan asas kurikulum, bagi setiap subjek yang diajarkan oleh mereka. Kurikulum yang sudah di-unpacking, diajar dalam bentuk, itulah tadi pendekatan tadi. Ya, pendekatan bertema, modular, project based learning, pembelajaran terbeza dan amali yang disarankan. Ya, habiskan sukatan dalam DPK seperti biasa sekiranya masih berbaki 30. Maksudnya kalau ada lagi 30% tak settle sehingga September, 1 September itu ada 30%, sekarang teruskan. Ya, teruskan selesaikan yang 30%. Ya, atau mungkin dah 80% tadi saya nampak yang saya dipaparkan ada yang 0.8, maksudnya dah 80% selesai. Jadi selesaikan yang 20% tersebut. Habiskan dahulu. Ya, habiskan. Sepanjang kita habiskan tu kita jangan lupa PBD berterusan berlaku. Lepas tu kalau kita nak buat pentaksiran dan kita nak buat penilaian, tidak ada masalah. Untuk kita nak buat diagnostik untuk mengukur sebenar pencapaian murid-murid, kita tidak ada masalah. Ya. Setelah selesai semua sukatan, laksanakan program pemulihan. Pemulihan tadi yang saya kata tadi merujuk kepada kita lihat semula pencapaian. Ya. Pencapaian murid-murid kita setelah kita buat analisis. Okey, tingkatan 1 misalnya kelas 1M, ya, ada 10 ataupun 15 orang murid tak capai TP3 untuk subjek bahasa Melayu. Jadi apakah program intervensi yang harus dilaksanakan? Nak memulihkan budak ini dalam tempoh 1 Januari sehingga selepas 10 Disember tu sehinggalah sebelum 28 Februari 2022. Sama juga dengan subjek yang lain. Ya. Laksanakan PBD secara berterusan sebelum murid bergerak ke fasa 2 catch-up plan. Yang kita nak bermula pada Januari sehingga 28 Februari 2022. Ya, maksudnya sekarang ni kena habiskan KAK tadi. Ya, kandungan asas tadi. Semasa kita melaksanakan KAK, PBD harus dilaksanakan secara sederap. Bukan dipisah-pisahkan. Mengajar mesti ada PBD. Tak ada PBD kita tak mengajar. Ya. Seterusnya pelaksanaan catch-up plan. Ni dijelaskan. Bagaimana nak kira catch-up plan tu pun ditunjukkan di sini. Kalau kita lihat bersama-sama lah, ya. Bermula 1 September. Ya. Kenal pasti peratus kandungan asas kurikulum yang telah diajarkan. Okey, misalnya hari itu dari 20 Januari hingga 31 Ogos dah laksanakan 70%. Ya, KAK. Cara nak kira peratus tu, KAK yang telah diajar, cikgu kena kira. Tik berapa KAK yang telah diajar perkan dengan keseluruhan KAK. Ya, misalnya kalau ada 30 KAK, ya, yang dah dilaksanakan 20. Jadi 20 per 30 darab 100. Dapatlah peratus KAK tersebut. Jadi cikgu boleh tengok sendiri, nilai sendiri. Berapa persen KAK yang telah dilaksanakan.
Baik, seterusnya memastikan baki KAK yang belum diajarkan dapat diselesaikan ya dalam tempoh 66 hari itu. 1 September sehingga 10 Disember itu. Baki, kalau bakinya 40%, kena usahalah bagaimana kita nak laksanakan 40% tersebut. Kalau bakinya masih ada lagi 50%, cikgu kena berusaha bagaimana nak laksanakan yang 50% tersebut dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang disarankan tadi. Ya. Seterusnya, mata pelajaran yang telah dapat mencapai 70% pelaksanaan KAK pada 31 Ogos, PDP atau PDPR teruskan bermula dari 1 September hingga 10 Disember nak habiskan 30% tadi. Ya. Mata pelajaran yang belum capai 70% sehingga 31 Ogos, PDP tetap diteruskan dengan menggunakan kaedah yang dicadangkan tadilah. Ya. Kita nak menggabungkan beberapa subjek, kita nak gunakan pendekatan modular, nak gunakan pendekatan bertema, pembelajaran terbeza, terpulang kepada guru. Dalam konteks ini, bagaimana cikgu nak tahu kena buat PLC dalam panitia. Panitia kena duduk dalam meja bulat dan kena main peranan. Setiap guru kena main peranan untuk merancang ya pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan subjek mereka. Ya. Ini contoh pengiraan, saya tak perlu pasal, saya dah terangkan tadi. Ya, kita terus. Sekarang kita, ini pendekatan-pendekatan yang dicadangkan tadi ya. Strategi yang dirancang, perancangan strategi M2P, mampatan, pecutan dan pengayaan. Pelaksanaan Student Enrichment Learning Framework, SEF. Okey. Apa kaedah yang nak kita gunakan? Ini yang dicadangkan. Tetapi kalau cikgu ada kaedah yang tersendiri, tidak ada masalah. Ya. Semua perkara ini cikgu boleh dalami atau hadami bersama-sama dalam sumberku MOE. Ya. Optimumkan delima. Kita kena maklumkan kepada guru supaya explore lebih banyak dalam akaun delima, quarter delima. Ya. Baik, kita lihat bersama-sama. Saya pergi agak laju sedikit ya sebab kita banyak juga perkara yang kita nak kongsikan pada hari ini. Ya. Mengapa unpacking the curriculum ini penting? Ya, DPK dokumen penjajaran kurikulum perlu dirungkai dan dirangkaikan. Dirungkai itu maksudnya setiap SP, SK dan SP yang mana mungkin hendak dirangkaikan bersama SK dan SP yang seterusnya. Ya. Bukan semua topik atau subtopik akan diajar secara mendalam. Maksudnya guru-guru pun sebagai expert subjek masing-masing, mereka tahu yang SK atau SP ini hanya go through sahaja. Macam ibarat touch and go sahaja. Ada diberitahu sinilah dia kata skop dan kedalamannya diajar mengikut aras keboleh-upayaanmu murid. Kalau murid kita tu mungkin murid yang sangat lemah, mungkin SP yang berkaitan itu kita bukan nak laksana, kita just go through sahaja untuk mereka. Tak perlu secara mendalam. Ya, ada topik yang diajar secara touch and go atau hit and run dan ada topik yang diajar secara mendalam. Namun begitu pengetahuan dan kemahiran asas tidak ditinggalkan. Sebab tu saya katakan tadi, ni cikgu-cikgu faham dah sebab dia expert subjek masing-masing. Ya, ada kemahiran yang dia kata, misalnya saya nak bagi contoh lah kalau tingkatan 5. Dia kata topik ni misalnya kalau subjek sejarah, tajuk ini dah keluar tahun lepas. InsyaAllah tahun ni guarantee tak keluar. So dia bukan tinggal terus tetapi dia just go through saja. Orang kata kita go through saja topik tersebut secara pantas. Ya. Bagi tingkatan lain atau darjah sekolah rendah pula, mungkin kemahiran itu misalnya kemahiran bahasa. Saya ambil contoh bahasa. Kemahiran bahasa ni dia banyak berulang-ulang. Jadi pastikan habiskan dahulu kemahiran asas. Ya. Kadang-kadang kalau kita perhatikan ni pengalaman lah, saya dan sahabat-sahabat saya melihat PDPR dalam kalangan guru, ada yang kalangan bahasa, kita lihat cikgu-cikgu terlalu obses. Dia fokus tata bahasa je dia mengajar. Sedangkan tata bahasa tu bukan kandungan asas dalam DKP. Dia seronok sebab mengajar tata bahasa, ada kuis, budak-budak seronok belajar, tetapi lupa bahawa tata bahasa tu boleh diserapkan sahaja dalam masa kita nak menghabiskan kemahiran asas kurikulum. Ya. Unpacking the curriculum.
Maksud apa yang boleh berlaku antaranya ialah subtajuk dalam DSKP dan DSKP. Okey, antara tajuk dalam dokumen penjajaran kurikulum atau DSKP, antara subjek, maksudnya dia boleh cross, ya, antara subjek dan mata pelajaran, antara subtajuk dengan subtajuk bagi subjek ini dengan subtajuk dengan subjek seterusnya, ya. Seterusnya, kaedah merungkai dan merangkai DPK, DSKP dalam konteks catch-up plan. Nah, panitia boleh berkolaboratif. Kat situ, kaji baki sukatan yang masih belum disampaikan semasa tempoh PDPR. Sebab tu saya kata tadi, perlu duduk meja bulat, okey, buat PLC dalam panitia. Okey, kalau tahun 1 guru dengan tahun 1 saja, tahun 2 tahun 2. Tingkatan 1 dan guru tingkatan 1 masing-masing, ya. Kaji baki sukatan yang tidak berjaya dihabiskan tadi, yang tadi tulis 50%, 60% saja tadi. Bagaimana KAK yang belum dilaksanakan? Ya, kena senaraikan, duduk dalam panitia, teliti apakah subtopik ataupun topik ataupun subjek yang boleh kita gabung jalinkan. Misalnya bahasa Melayu nak gabungkan dengan geografi, nak gabungkan dengan sejarah, nak gabungkan dengan sains. Ya, diajarkan okey, secara pendekatan bertema, modular, PBL atau pembelajaran terbeza. Nanti kita akan lihat contoh bersama-sama. Ya. Kemudian sediakan RPH yang menggabungkan subtopik, topik dan subjek yang telah dirungkai dan dirangkai. Dalam konteks ini kita pun rasa pelik. Alamak, satu RPH tapi ada banyak subjek. Setiap subjek kena buat RPH, tetapi kita maklumkan dalam RPH kita bahawa RPH BM ini kita dah gabungkan dengan geografi. Kita ada gabungkan dengan sejarah misalnya. Kita tulislah dia punya SP dan SK dan SP-nya. Ya. Seterusnya laksanakan PDP dengan menggunakan pendekatan yang saya sebutkan tadi. Ya, guru laksanakan pendekatan tersebut. Cara kita nak catch up tadi. Yang defisit 30% ataupun lebih tadi. Sekarang kita lihat bersama-sama. Saya pergi laju sedikit ya. Apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan bertema? Ya. Antara langkah yang perlu dilaksanakan, kenal pasti mata pelajaran yang boleh digabung berdasarkan tema dan subtema. Kemudian, menentukan kaedah dan merancang aktiviti PDP termasuk pentaksiran yang menepati keperluan tema yang dipilih dan sesuai dengan keupayaan guru dan murid. Ya, apa kaedah ataupun aktiviti yang kaedah kita nak gunakan, ya? Apa aktiviti yang dirancangkan? Okey. Pentaksiran secara pemerhatian, lisan, bertulis, ya. Itu 3 kaedah yang utama. Dalam setiap kaedah ni pula ada teknik-tekniknya, ya. Yang boleh digunakan untuk menepati keperluan bertema yang dipilih. Kita lihat contohnya. Baik. Kita lihat bersama-sama, ya. Dalam sesuatu subjek dia ada tema, ya. Kita kenal pasti tema-tema yang kita boleh gabungkan untuk menjadi satu tema utama. Contoh di sini dalam 8 tema utama dicadangkan bagi membantu guru merancang PDP mereka. Guru boleh menetapkan subtema mengikut minat murid, latar belakang dan kesesuaian dengan disiplin ilmu yang digabungkan. Okey, bagaimana strategi pelaksanaan? Dah kena pasti tema-tema yang mungkin yang dalam KAK tadi yang tak dilaksanakan lagi, jadi duduk dalam kumpulan guru-guru rancang. Ya, subtema berbeza melalui beberapa mata pelajaran. Ya, itu strategi 1. Strategi 2, subtema yang sama melalui beberapa mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, projek melalui pendekatan bertema. Project based learning lah, subtema yang sama dalam projek itu strategi 3. Ya, bergantung pada subjek ini. Kalau nak kaitkan dengan sekolah TS, dia lebih faham lah. Okey, bagaimana kita memilih pendekatan tema dalam kita nak melaksanakan sesuatu projek. Tema yang kita boleh gabungkan tema utama dengan beberapa tema kecil. Ya. Kita lihat terusnya contoh. Strategi 1, subtema berbeza melalui beberapa mata pelajaran. Kita lihat situ. Contoh kita ambil tema alam sekitar. Okay, subtema 1, muka bumi, mata pelajaran geografi. Dalam mata pelajaran sains, dia boleh ambil tema flora.
Dalam mata pelajaran bahasa Inggeris ada tema fauna. Dalam pendidikan moral ada tanggungjawab terhadap alam sekitar, subtema 4. Jadi nampak tu ada gabungan 4 subjek dapat melaksanakan PDP-nya supaya cepat. Defisit yang 30% tadi cepat dapat kita laksanakan. Ya. SP, ya. Guru-guru kena pastilah dalam tema ini mana SP yang hendak diambil, ya, berkaitan melalui aktiviti mata pelajaran. Kemudian aktiviti dilakukan secara digital atau bukan digital. Maksudnya bersemuka secara dalam talian ataupun tidak secara dalam talian, secara offline. Kalau kita nak gunakan modul, bagaimana? Modul kena jelas. Modul kena jelas merupakan modul yang berpandu. Okey, memandu murid langkah demi langkah hendak melaksanakan PDPR tersebut ataupun projek yang kita rancangkan tersebut. Ya, dan dalam setiap PDP tersebut harus berlaku pentaksiran mengikut subjek masing-masing. Ya. Strategi 2, subtema yang sama, ya. Tema utama di alam sekitar, subtema haiwan. Boleh masuk mata pelajaran bahasa Melayu, ada tema ni, sains, ada seni visual, ada geografi, ada moral, ada bahasa Inggeris ada. So, mereka menghabiskan, ya, menghabiskan tema-tema ini sekali jalan sahaja. Ya. Seterusnya strategi 3 melalui projek. Jadi projek ni sebenarnya satu yang sangat menarik. Janganlah kita ambil yang suka-suka, sesuaikanlah dengan aras ataupun murid yang kita ajarkan. Ya, sasaran pada kerja projek yang kita hendak laksanakan. Lihat aras mereka dan juga tahun yang terlibat dengan kerja projek tersebut. Contoh tema utama tadi alam sekitar, mata pelajaran bahasa, mata pelajaran sains dan mata pelajaran pendidikan moral. Okey, bahasa apa yang nak capai? Berbincang mengenai punca masalah air. Okey, lisan, bacaan, penulisan sebab kemahiran asas dalam bahasa 3 tu aja. Okey, lisan, bacaan dan penulisan itu dipanggil KAK dia. Ya. Kemudian mata pelajaran sains, kajian saintifik, kemahiran saintifiknya. Ya. Dan begitu juga dengan pendidikan moral. Penyataan masalahnya apa, okey, tajuk projeknya apa. Jadi murid-murid kena laksanakan kerja projek secara berstruktur sebab tu guru-guru kena faham dahulu bagaimana nak melaksanakan pendekatan projek ini, ya, untuk kita merangkai dan merungkai kurikulum tadi berdasarkan kaedah pembelajaran yang kita pilih. Guru mata pelajaran yang terlibat perlu berbincang untuk menyediakan rubrik bagi pentaksiran skor projek secara keseluruhan. Tadi guru dalam mata pelajaran kena duduk berbincang bagaimana nak menilai, nak menetapkan TP bagi murid bahasa Melayu, dalam bahasa Melayu, dalam sains, dalam moral, ya. Kena duduk bersama-sama menyediakan rubrik untuk memastikan budak-budak kalau nak capai TP 3 dia mesti melepasi sampai mana. Kena ada yang tu, ya. Guru-guru boleh melihat contoh-contohnya dalam D5, portal D5, semua ada. Okey, pendekatan modular pula secara sepintas lalu, ya. Langkah-langkah, kenal pasti standard kandungan dan standard pembelajaran yang boleh digabung dalam satu-satu mata pelajaran. Melaksanakan kandungan asas dan menyepadukan dengan kandungan tambahan dan pelengkap. Dalam konteks bahasa Melayu saya tak bimbang sebab bahasa Melayu memang dah selama dulu kini dan selamanya dia dah menggunakan pendekatan modular. Dia ada kandungan asas dia misalnya lisan, tetapi dia dah masukkan juga dalam aktiviti tulisan, okey, dan juga membaca dah ada situ, tata bahasa dah dimasuk. Itu contoh modular yang dah dilaksanakan dalam bahasa Melayu. Ya. Bagi subjek-subjek lain juga digalakkan menggunakan pendekatan modular ini. Ya, nak pastikan kandungan asas menyepadukan dengan kandungan tambahan dan pelengkap ini ataupun kita nak pastikan kandungan asas yang disampaikan itu mencapai objektif yang dihasratkan. Ya. Gabungkan mata pelajaran misalnya sejarah. Sejarah dengan
Ambil contoh apa? Sejarah dengan kewarganegaraan. Ya, ataupun sejarah dengan kalau ada dalam tu bahasa Melayu. Ya, boleh juga kemahiran. Pilih mana kemahiran bahasa Melayu, mungkin lisan. Kemahiran lisan nak dimasukkan dekat dalam pendekatan modular bagi sejarah. Ya, tidak ada masalah. Jadi cikgu boleh menilai sekali jalan. Okey, kita lihat PBL. Contoh PBL, mengintegrasikan kaedah modular atau bertema ya dengan PBL. PBL ni saya rasa pun saya dah jelaskan tadi, ya, pembelajaran berasaskan projek, ya. Murid mengkaji satu topik, ni pun tak perlu saya rasa lah. Nanti kan kalau kita ada dalam sesi soal jawab, kita boleh teruslah kalau ada tak faham tentang PBL dan modular dan sebagainya tadi, ya. Kita lihat sama-sama pembelajaran terbeza pula. Mengapa perlunya pembelajaran terbeza? Kerana murid kita mempunyai keterbezaan, ya. Keterbezaan. Pembelajaran terbeza dari segi kandungan adalah apabila kandungan yang diberikan berbeza mengikut tahap murid. Kandungan ini bukan kandungan dalam DSKP, tetapi kandungan dalam isi kandungan pelajaran yang nak disampaikan pada hari tersebut. Ya, bukan kepada dia punya SK ataupun SP dalam DSKP, tetapi kandungannya. Misalnya kalau murid tu murid yang cerdik mungkin petikan dia panjang, murid yang sederhana dikurangkan sedikit, murid yang lemah dipendekkan lagi petikan itu dimaksud kandungan di situ. Ya. Pembelajaran terbeza bermaksud murid mempelajari kandungan asas secara optimum. Nampak tu? Kandungan asas optimum wajib selesaikan. Okey, mengikut situasi semasa, kecenderungan dan kemampuan pembelajaran murid. Pembelajaran terbeza mengambil kira 3 aspek utama iaitu kandungan, proses dan hasil, ya, atau produk. Kita lihat sama-sama. Tugasan yang diberi perlu adil dan saksama dengan mengambil kira tahap kebolehupayaan dan relevan kepada murid. Sebab memanglah kita faham, not fixed for all. Okey, itu semua orang fahamlah, saya tak perlu kupas, ya. Seterusnya, aktiviti pembelajaran yang berbeza mengikut kemampuan murid. Peluang yang sama diberikan supaya tidak ada murid yang tercicir dan terasing yang akhirnya menghasilkan defisit pembelajaran yang tinggi. Ya, murid yang dicabar mindanya berdasarkan keupayaan IQ, SQ dan EQ mereka. Maksudnya dalam aktiviti. Sebab tu saya kata tadi, PBD tak boleh dipisahkan dalam PDPC ataupun PDPR guru. Jadi jawapan kalau kita tadi PBD dilaksanakan tidak. Tu satu jawapan yang kita rasakan tak relevan lah. Kalau kita mengajar, PBD wajib berlaku. Ya, macam mana kan nak baiki ya dalam data tu. Okey, seterusnya pentaksiran yang berbeza daripada segi jenis alat dan kualitinya dalam konteks PBD. Ya, misalnya murid yang cemerlang boleh disasar pada tahap penguasaan TP 5 atau 6, murid sederhana TP 4 dan murid yang lemah TP 3. Maksudnya dalam kita merangka kita punya aktiviti, kita dah boleh aim dah pada hari tersebut. Ada macam backward design, kita dah aim dah. Pada hari itu kita nak capai berapa orang dapat TP 3, berapa orang dapat TP 4 dan berapa orang TP 5 atau mungkin ada TP 6 pada hari PDPR kita yang kita rancangkan pada hari tersebut. Ya. Bukan kita nak semua orang hari ni semua dapat TP 3. Okey, selesai. Tak boleh, ya. Seterusnya bahan pembelajaran perlu fleksibiliti daripada segi penyediaan bahan mengikut keupayaan murid dalam kelas, ya, bahan yang kita sediakan. Contoh murid yang pandai diberi tag, saya sebut itulah tag penuh, manakala murid yang lemah diberi tag ringkas dan bergantung kepada topik yang dipelajari. Ya. Kalau kita pilih tadi dia kata tu kita kena yang mana, kita kena hanya touch and go sahaja, mungkin kita bagi sepintas lalu sahaja, asalkan ada pendedahan kemahiran asas tersebut. Ini komponen pembelajaran terbeza pun saya dah kupas tadi, rasanya tak perlu nak dijelaskan, ya. Kandungan diberikan berbeza ikut tahap murid, ya. Proses ni maksudnya aktiviti. Aktiviti untuk murid yang cemerlang berbeza dengan murid sederhana dan murid yang lemah. Tetapi kandungannya, dia punya SP tetap sama. Standard pembelajaran dipilih semua orang sama, ya. Cuma kandungan isi pelajaran yang nak disampaikan tu kita ikut aras murid. Murid cemerlang kita bagi dia lebih.
Murid sederhana kita dah kurangkan sedikit, murid lemah kita kurangkan lagi. Itu juga dengan aktiviti. Ya, mungkin murid yang cemerlang aktivitinya lebih kepada kebat tinggi. Murid yang sederhana tu kebat dia sampai aplikasi ataupun sampai menganalisis. Kemudian murid yang lemah kita sampai aplikasi. Ya, bergantung, sebab itulah kena ada relate ataupun kena ada keselariannya dengan objektif yang dirancangkan pada hari tersebut. Manakala produk ialah apa yang murid hasilkan pada akhir PDPC untuk menunjukkan mereka menguasai tajuk ataupun kemahiran yang diajarkan pada hari tersebut. Ya, produk boleh dalam bentuk laporan projek ataupun aktiviti-aktiviti. Mungkin lakonan, ya, mungkin persembahan, presentation ataupun mereka membuat pembentangan, ya, semua boleh diukur dalam PBD. Panjang sedikitlah tentang ni, ya, terbeza. Ini bagaimana asas pertimbangan yang diperlukan guru untuk menjayakan pembelajaran terbeza. Saya rasa ni guru-guru sendiri mahir dan menguasai. Ya, bagaimana seorang guru tu dia sangat mahir menganalisis keupayaan murid-murid mereka. Ya, sebab itulah apabila kita dah kena pasti murid-murid kita, aras mereka, kita dah kena rancang aktiviti yang berbeza-beza. Ya, mungkin murid yang cemerlang ataupun ini dia punya aktiviti dia dah menjurus kepada nak capai TP3, TP4 dah. Ya, tak perlu dah TP yang bawah-bawah tu. Ya, murid yang lemah pula kita terpaksa bermula daripada TP yang aras untuk mengetahui sahaja, mengetahui, memahami dan aplikasi. Tapi murid yang cemerlang takkan kita nak bermula juga daripada bawah, mungkin kita dah terus kepada aras aplikasi. Ya. Ini bagaimana nak melaksanakan, ni pun saya rasa tak perlu saya nak jelaskan. Jadi kalau ada pertanyaan nanti boleh tanyalah, ya. Nanti kita nak lihat contoh RPH, ya. Merancang RPH harian, ya. Kita akan lihatlah. Ini sedang berdasarkan aktiviti, keterbezaan di sini dia lebih fokus kepada aras murid tersebut, ya. Apabila aras yang berbeza, aktiviti ataupun prosesnya mesti berbeza. Ya. Kemudian produk yang dihasilkan juga adalah berbeza. Sebab produk tu kita boleh nilai capai TP berapa. Ya. Ini bagaimana nak melaksanakan. Okey. Apun saya rasa tidak ada masalah. Nampak tadi kalau kita pergi kepada kebat saya tadi, kalau kelompok cemerlang, guru kena merancang aktiviti yang menjurus kepada sini. Aplikasi ke atas. Ya, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Kelompok sederhana dia memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Yang kelompok lemah mengetahui, memahami, aplikasi. Ya, mengetahui dan memahami itu sampai aras 2 saja, TP 2 saja, ya. Okey, seterusnya kita lihat kecap plan fasa 2. Strategi mampatan, pecutan dan pengayaan. Kita fahami dan dalami bersama-sama apakah konsep strategi M2P ini, ya. Macam istilah proses sulaman serentak, macam mana mampatkan, pecut, okey, kayakan, dirangkum dalam pedagogi terbeza, ya. Terdiri pada 4 elemen bermula dengan mampatan, pecutan, pengayaan dan pedagogi terbeza. Apabila berlaku proses mampatan kurikulum, maksudnya kita dah compactkan kurikulum tersebut, okey. Kemudian proses pecutan akan terhasil. Secara tidak langsung, elemen pecutan akan mewujudkan pengayaan dan pedagogi terbeza dilakukan dalam PDPC. Okey, semua elemen berlaku secara proses sulaman serentak. Maksudnya berlaku secara sederap dan bersepadu mengikut keperluan kognitif murid yang berbeza serta kreativiti guru dalam menyediakan aktiviti. Ya. Baik, kita lihat apakah strategi M2P ni tadi, ya. Satu pilihan strategi dalam sesi PDP untuk memastikan murid dapat menguasai kandungan kurikulum yang dihasratkan, ya. Guru dapat memampat, kemudian memecut. Saya ringkas sajalah, ya. Mampatkan kandungan, kemudian pecut untuk pastikan kandungan kurikulum selesai.
Ya, KAK tadi selesai 100% agar tidak menjadi defisit untuk murid memulakan sesi persekolahan tahun berikutnya. Ya, pembezaan kaedah PDP, itu pembelajaran terbeza tu penting, ya. Setelah kita mampat, kita pecut, pastikan kaedah PDP yang berkesan dilaksanakan. Okay, dalam konteks ini guru-guru diberikan autonomi, ya, untuk pelaksanaan kurikulum lebih fleksibel. Maksudnya terpulang pada guru lah. Bagaimanalah dia nak mereka bentuk PDPC atau PDPR mereka sepanjang tempoh catch-up plan ini berlaku. Cakap seorang-seorang ni, tak kira saya cakap terus je, lepas tu kan kita bisa sesi soal jawab. Boleh ya tuan-tuan? Boleh Puan Rohani. Boleh dengar. Itulah saya cakap short. Boleh. Takut short sendiri cakap seorang-seorang je. Boleh. Dengar. Okey, seterusnya. Okey, objektif strategi M2P. Menyediakan pendekatan PDP yang bersesuaian supaya potensi dan keupayaan murid dalam pembelajaran dioptimumkan. Kita maksud optimum, kita maksud kita nak guna 100%. Ya? Kemudian menjimatkan masa pembelajaran murid. Sebab tadi murid-murid kita dah jauh ketinggalan kan. Sebabkan PKP ni kita memang tak nak, tetapi nak takdir dah menentukan PKP. Jadi kita terpaksa, ya, terpaksa juga menghabiskan KAK tadi, kandungan asas kurikulum. Jadi nak jimatkan masa, kalau dalam catch up plan fasa 2 kena guna strategi M2P ini tadi. Ya. Seterusnya memenuhi keperluan pembelajaran murid yang berbeza agar elemen equity mereka dapat dicapai. Jadi kita nak kaitkan dengan jurang. Kita nak merapatkan jurang murid cemerlang, murid sederhana dengan murid lemah. Ya, sebab itulah pembelajaran terbeza itu sangat penting. Ya, equity itu dapat dicapai. Jurang itu perlu dirapatkan. Kita tak nak murid yang terus ketinggalan dan menjadi defisit kepada sekolah, ya, pada masa depan. Seterusnya yang keempat, menjadikan pembelajaran mencabar, menyeronokkan dan bermakna. Sebab tu kalau kita lihat PBL tadi, dia satu perkara yang sangat menyeronokkan. Saya rasa dah tempoh beberapa bulan ini PBL tu palinglah berkesan. Kalau nak cadang tu, terpulanglah pada guru ya. PBL tu paling berkesan, menyeronokkan dan agak bermakna kepada murid-murid. Sebab end of the project nanti budak-budak dia boleh buat showcase. Showcase itu dah menjadi evidence kepada pencapaian setiap kemahiran yang kita telah gabungkan tadi. Ya, yang kita telah kurikulum yang kita telah compactkan tadi. Ya. Seterusnya meningkatkan amalan inklusif guru dalam pelaksanaan PDP dan menggalakkan amalan refleksi guru dalam meningkatkan kualiti. Maksudnya guru setiap kali PDP mesti refleksi. Membuat refleksi terhadap PDPC yang dilaksanakan. Apa tujuannya? Untuk penambahbaikan. Ya. Pak Imam pada hari tersebut 10 orang saja murid yang mengikuti PDPR tersebut, tetapi guru kena berusaha yang 10 orang ini betul-betul dioptimumkan penguasaannya. TP yang kita nak capai dalam 10 orang ni TP berapa? Kemudian yang berbaki, yang tadi yang tidak mengikuti itu apa tindakan susulan kita nak pastikan murid-murid ini mencapai juga TP yang kita ajarkan pada hari tersebut. Ya. Ini syarat. Ada juga syaratnya melaksanakan M2P ni ya. Guru mesti menguasai kandungan mata pelajaran yang diajar. Sebab tu saya kata tadi guru yang expert. Ya. Guru yang expert dia mesti kuasai kandungan mata pelajaran. Sebab itulah kandungan asas KAK tadi dilihat bersekali dengan DSKP. Dia tak lari sebenarnya. Cuma KAK itu dipermudahkan. Okay, dia dah dirancang, dia tolong rancangkan dah dalam KAK itu. Kandungan asas mana yang nak diselesaikan segera. Dia dah pisahkan. Dalam DSKP semua ada. SK dan SP. Tetapi dalam DPK, dokumen penjajaran kurikulum, dia dah pisahkan kandungan asas, kandungan tambahan dan kandungan pelengkap. Yang nak disuruh kita settlekan segera ialah kandungan asas. Sebab itulah guru-guru kena rujuk betul-betul dokumen penjajaran kurikulum dan tengok semula mana kandungan asas yang dah tercicir, yang tak dapat dilaksanakan. Ya. Seterusnya guru perlu memahami dan menghayati konsep dan strategi M2P ni tadi,
Ya, guru kena faham betul-betul. Maksudnya lepas ni pengetua memang PGB memang kena ni lah, kena jelaskan kepada guru-guru ya tentang catch up plan 1 dan catch up plan 2 ini. Supaya guru-guru kena duduk bersemuka dalam panitia. Okey, kalau tak boleh bersemuka secara bersemuka dalam talian, memang mereka kena start gear untuk merancang. Ya, bagaimana nak menangani defisit. Okey, yang kalau belum sampai 70% apa nak buat? Ya, kalau dah capai seterusnya 30% apa nak buat? Ya, mereka dah kena start gear untuk merancang perkara-perkara sedemikian. Seterusnya kesediaan guru, dah faham menghayati konsep bersedia nak melaksanakan strategi M2P ini. Ya, bersedia melaksanakannya. Kemudian murid menguasai kandungan kurikulum yang dihasratkan. Kalau kita bersedia melaksanakannya, pastilah kita berjaya menghabiskan kandungan kurikulum ya yang hendak disampaikan pada tahun tersebut. Ini antara strategi untuk menangani defisit dalam KAK tadi. Ini proses pelaksanaan strategi ya. Ini kalau dah habis tadi ya, dah habis dan 100% KAK tadi ya. Merancang proses PDP, buat pra-ujian ya, kemudian jalankan, laksanakan aktiviti kukuh 1, kukuh 2 pengayaan yang berdasarkan kepada kumpulan sasaran. Dan laksana mesti ada pasca ujian. Misalnya ujian pra dan ujian post nak melihat keberkesanan ya PDP yang dilaksanakan. Ya, dah dapat pasca ujiannya, kita rancang intervensi. Kalau ada lagi dah buat ni, masih lagi ada tak capai TP 3 bawah duduk bawah TP3. Apa pelan intervensi yang nak dilaksanakan? Ya. Okey, ni kita lihat sama-sama. Nampak terus senang, ya. Ini berdasarkan dapatan PBD pada akhir tahun 2021, ya. Nanti PBD akhir tahun kita hari itu yang setengah tahun dah dilaporkan. Okey, kemudian kita ada lagi PBD akhir tahun pada Disember nanti, ya, pelaporan PBD melalui pertimbangan profesional setelah murid mengalami beberapa siri PBD dalam kelas PDPR tadi. Okey, cikgu pun dah letakkan, ya, TP murid masing-masing, ya. Kemudian daripada pelaporan tersebut kita ada masa Januari hingga Februari 2022. Tetapi masih lagi sesi persekolahan yang sekarang. Ya, walaupun dah tahun baharu. Ya. Ini dikatakan kukuh 1 tadi untuk siapa? Untuk murid yang masih berada dalam TP1 dan TP2. Kan dalam pelaporan PBD tadi, PBD hujung Disember, okey, kita dah dapat nampak. Okey, untuk budak TP1, TP2 laksanakan kukuh 1. Ya. Apa kukuh 1 nak kena buat? Pengetahuan kewirausahaan membolehkan murid menyelesaikan masalah rutin. Okey, kita nak up murid-murid ini supaya mencapai sekurang-kurangnya TP3. Ini bukan saja untuk sekolah rendah tetapi juga sekolah menengah khususnya tingkatan 1 sehingga tingkatan 3 bagi sekolah menengah. Sekolah rendah semualah. Darjah 1 sampai darjah 6. Ya. Kemudian kukuh 2. Kukuh 2 bagi murid yang dah mencapai TP3 dan TP4. Kadang kita beri, dah capai okeylah. Okey, kita kena teruskan dengan program pengukuhan. Kita panggil kukuh 2. Maksudnya kita nak rangsang mereka dengan kemahiran aras tinggi iaitu yang bersifat rutin dan bukan rutin. Maksudnya di sini sekolah ataupun panitia kena pastikan program-program intervensi untuk kukuh 1, kukuh 2 dan pengayaan. Pengayaan pula untuk murid TP5 dan TP6. Maksudnya setiap panitia, setiap subjek ada program-program tersebut menjelang Januari dan Februari dalam catch up plan 2. Ya, maksudnya setiap panitia ni kena bertanggungjawab. Ya, apabila pelaporan PBD Disember, saya katakan tadi bukan saja sekolah rendah tetapi sekolah menengah juga. Ya, khususnya tingkatan 1 hingga tingkatan 3, okey, mereka dah kena buat program pengukuhan dan pengayaan sepanjang Januari dan Februari. Setelah selesai
kemahiran asas, 100% kemahiran asas. Ya. Pengayaan untuk TP5 dan TP6, maksudnya kita nak naikkan. Kalau kita buat kelok tu, kita nak gemukkan murid yang dapat TP3 dan TP sehingga TP6 tu. Maksudnya kelok kita naik ke atas. Okey, TP1 tu kita kalau boleh tak adalah TP1 dan TP2. Tapi kalau nak ada pun nak buat macam mana kan? Mungkin adalah sikit ya, 1-2 yang maksudnya yang menghadapi masalah pembelajaran. Ya. Ini contoh template. Okey, panduan perancangan pengajaran berasas strategi M2P. Kita lihat sini ya. 10 contoh sekolah menengah dan 5 contoh sekolah rendah. Ini ada contoh-contoh ya. Perancangan pengajaran strategi M2P ya. Kita lihat contoh-contohnya. Sini boleh lihat dalam D5 sebenarnya ada ya. Okey. Ini panduan. Dalam D5 kalau kita buka ada benda ni. Ya, tengokkan contoh geografi. Pukul 1 ni tadi murid yang lemah. Kena nyatakan di sini objektif dia untuk apa. Ya, SP sama, nampak tu? SP sama dan murid yang kedua dia dah tambah sikit. Okey, objektif berbeza untuk setiap ni. Ya. Ini cara nak buat ya M2P tadi. Ada punya RPH lah, ya. Ada kukuh 1, kukuh 2 pengayaan. Template ni boleh dapat kat mana? Dekat dalam D5. Ya, ini contoh aktiviti untuk subjek geografi. Ya. Ini bahan-bahan sokongan, sumberku. Yang keempat tadi, sumberku ya. Repository. Repository ni macam gudang lah. Gudang yang menyimpan pelbagai kit ataupun bahan-bahan sokongan yang boleh diakses oleh siapa-siapa sahaja. Ya, melalui akaun D5. Ya. Ini paparan ni, the snap ni, maksud kalau kita klik kat situ keluar bahasa Melayu keluar, matematik keluar, sejarah keluar. Ya, kalau kita buka dekat bahagian sini, klik saja butang subjek mana yang dikehendaki oleh guru atau murid. Ya, sangat mudah. Saya teruskan dengan PBD. Okey, sebab PBD tadi sangat menarik dan sangat ni kefahaman dalam kalangan guru ni harus diperkukuhkanlah dari semasa ke semasa berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Ya. Ini tadi, okey, ini Ogos. Ini tahun 6 hingga tingkatan 3. Tahun 1, ini pelaporan lah ya. Disember nanti ya. Seterusnya, ini pelaksanaan PBD. PBD ni sebenarnya rasanya go through je lah ya, sama-sama sebab semua orang dah faham tentang PBD ni. Tapi pemahaman tu perlu dibugarkan kepada guru-guru kita. Okey, sebab kita tak nak berlaku kesilapan macam tadi. Saya rasa cikgu-cikgu tersilap letak tu, PBD tidak dilaksanakan. Itu satu kesilapan besar saya rasa. Ya, adalah mustahil apabila kita mengajar tidak melakukan PBD. Jadi kena maklumkan kepada KP kita di sekolah, okey. Mereka dah tersilap letak tu sebenarnya, ya. Pelaksanaan PBD semasa PDPR. Wajib dilaksanakan PBD sebab PBD ialah berterusan. Kumpul rekod data perkembangan murid semasa dan proses PDPR. Ya, sebab semasa kita mengajar tu kita dah buat pentaksiran daripada awal se-induksi sampai akhir. Hari ni berapa orang dapat TP ni, berapa orang dapat kuasai ini ya. Berdasarkan pentaksiran-pentaksiran yang kita lakukan sama ada secara lisan, secara bertulis ya, secara pemerhatian ya. Bertulis macam-macam lah. Dia buat jawab kuis ke, dia buat presentation ke, dia jawab lembaran kerja ke. Ya, kalau buat pembentangan, tulisan lah soal jawab ya. Menentukan tahap penguasaan TP berdasarkan standard SPI dalam subjek masing-masing ya, dalam DSKP. Menilai dan menganalisis, kemudian melaporkan tahap penguasaan keseluruhan murid pada akhir tahun persekolahan. Macam biasalah proses PBD ya. Ini pun saya rasa tak perlu dijelaskan. Semua orang jelas tentang pentaksiran ya yang perlu berlaku. Ini pun
Salah ejaan ya. Tak apalah sikit-sikit. Ni kaedah-kaedah instrumen yang biasa digunakan. Lisan bertulis dan pemerhatian dalam PDPR. Inilah dia, kuis, soal jawab, ujian bertulis, kerja projek, laporan kerja, perbincangan, perbengkelan. Ni semua ialah kaedah-kaedah pentaksiran. Jadi mustahil kalau di guru-guru menulis tadi tak melaksanakan PBD sepanjang PDPR. Ya. Jadi mohon PGB maklumkan kepada semua guru ya tentang PBD ini. Kalau siapa-siapa yang dah tersilap jawab tu tak tahu macam mana nak baiki agaknya ya. Saya pun tak pasti boleh baiki ke tidak. Dah tutup ke tidak ke tak pasti ya link tersebut. Ini aspek-aspek yang ditaksir lah. Dah tutup dah. Tak boleh baiki dah. Last day. Ya, dah tutup. Itulah mana lah tu. Data tu. Apa tu dah pukul dah tu. Okey, ini penilaian pentaksiran lah. Secara formatif dan formatif ni pun saya rasa tak perlu dijelaskan. Memang sangat biasa ni kita dah faham apa dia formatif dan sumatif ni. Ya. Ini template-template pelaporan. Ni kena explore dalam laman web BPK. Suruh guru-guru explore dalam sebab ada penambahbaikan ya pelaporan PBD dalam web BPK. So mohon PGB maklumkan kepada semua guru untuk explore dalam BPK untuk melihat template-template PBD ya oleh BPK. Ni ya. Kena explore sendirilah, saya tak perlu jelaskan sinilah. Guru-guru pun dah faham tetapi kena explore ya. Kalau tak explore mereka takkan tahu. Ya. Ini contoh portal BPK yang kita mohon semua guru explore. Okey, buka, tengok subjek masing-masing, tengok contoh. Ya. Kadang-kadang cikgu tak tahu pun ada portal BPK ni. Ya, kita mintalah sama cikgu-cikgu kita. Ini literasi numerasi ni melibatkan tahun 1, tahap 1, tak ada masalah lah tahun 1 ya. Ini dia ada program sendiri. KPM kita ada plan program dan program plan dipanggil tu ya. Ini tak ada masalah lah ya. Ini saya sebut tadi, sumberku itu repository, itu sebuah gudang sumber ilmu. Siapa-siapa sahaja boleh akses. Tapi dengan menggunakan akaun D5 sebab setiap anak di Malaysia ini ada akaun D5. Ya, pastikan guru-guru memainkan peranan, sekolah memainkan peranan, menyedarkan murid-murid tentang adanya sumber ini, repository ini untuk memudahkan mereka mengakses bahan bila-bila masa sahaja, di mana-mana sahaja. Ya. Ini tadi penerangan tentang sumberku. Masalah. Banyak ya video-video untuk mengukurkan kefahaman murid pun semua ada. Nak atau tidak saja. Di hujung jari, klik-klik je. Ini saya tak perlu jelaslah ya. Ini cara nak akses sumberku. Ada banyak bahan sokongan. Ini bentuk-bentuk bahan sokongan. Okey. Sila type. Ni cara-caralah nak search ya. Ni pun semua orang dah mahir. Tidak ada masalah. Ni saya ambil contoh direktori bahan, okey, ke mata pelajaran, semua tu ada. Tingkatan darjah 1 sehinggalah tingkatan 5 semua ada. Ya, nak atau tidak sahaja. Ya. Ni nampak ni ada strategi mampatan dan pejutan, semua ada contoh. Azan. Saya teruskanlah ya. Ini ada buku panduan pelaksanaan program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum KPM Perkasaku. Tuan-tuan boleh download benda ni sebenarnya ya. Download dan sediakan di sekolah untuk rujukan. Ataupun soft copy ni berikan kepada semua guru. Ini manual pengoperasian sekolah ni semua orang dah ada, saja masuk kat sini. Ya, nak kaitkan dengan apa? Matlamat KPM kita, ya.
Saya go through sajalah ya. Ini penggiliran semua dah faham. Okay, ni kita lihat bersama-sama sedikit lah ya. Azan sekejap lah. Sambil-sambil tu kita tengok go through lah ya. Baiklah tuan-tuan ya, saya percaya tuan-tuan dah baca yang ni, saya tak perlu jelas takut ya. Ini peranan guru pengetua atau PGB, ini peranan guru. InsyaAllah tuan-tuan boleh maklumkanlah kepada warga sekolah masing-masing ya. Ini peranan murid dan peranan ibu bapa pun ada kat sini. Saya tak perlu juga saya jelaskan. Ini key point pelaksanaan dalam perkasaku ya. Pemulihan, pengukuhan, pengayaan. Ya, pemulihan tadi maksudnya intervensi yang tak capai lagi TP tadi, ya. Kemudian pengukuhan ini dilaksanakan bermula 1 September sehingga 28 Februari. Yang penting catch up plan fasa 1 sehingga Disember. Okey, kemudian catch up plan fasa 2 sehingga 28 Februari. Apa yang perlu dilakukan? Inilah dia 3 perkara ini. Pemulihan, pengukuhan dan pengayaan. Habis dah. Ya. Tapi sebelum tu saya nak rumuskan semula untuk pelaporan di peringkat sekolah, pastikan kalau guru menggunakan pendekatan apa dia nak menghabiskan satu-satu KAK tersebut, kita nak dirancang ataupun di dalam panitia masing-masing diterjemahkan dengan jelaslah ya. Supaya bila pelaporan insya-Allah macam Cik Suhadi kata tadi, apabila kita nak tahu guru kata menggunakan pendekatan bertema, bagaimana contohnya pendekatan bertema yang dilaksanakan bagi subjek-subjek tersebut. Kalau menggunakan pendekatan modular, kita tak nak sebut saja modular tetapi kita nak bukti pelaksanaannya tiada. Ya. Okey, saya rasa sampai di situ saja. Sebelum kita berhenti, ada apa-apa pertanyaan, tuan-tuan boleh kemukakan. Kita buka untuk Q&A. Sahabat-sahabat SIP plus SIP partner saya dan SIC plus saya boleh sama-sama untuk menjawablah jika ada sebarang kemusykilan dari kalangan tuan-tuan dan puan-puan. Silakan. Assalamualaikum. Silakan. Okey. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Ramli, Guru Besar SK Bukit Queen. Okey boleh dengar? Ya tuan. Saya ingin merujuk pada catch up plan fasa 2. Di mana setelah sekolah mengenal pasti murid-murid kita yang sepatutnya kukuh 1, kukuh 2 dan kukuh 3. Jadi pada Januari itu sekolah akan melaksanakanlah plan tu. Saya nak tanya, adakah sekolah kita dibenarkan untuk mengadakan jadual anjal? Sebab sekarang ni jadual ni defect ikut, jadi di sekolah untuk sekolah kita nak jadual sendiri supaya program ni boleh dijalankan dengan lebih lancar sikit lah. Mana jangka masa yang plan itu boleh dilaksanakan agar objektifnya tercapai lah. Itulah maksudnya jadual itu kita boleh ubah. Sekarang ni kita ikut jam-jam tertentu.
Jadi sekarang kita nak buat jadual anjal untuk 2 bulan, tempoh 2 bulan. Terima kasih. Mungkin saya serahkan pada Tuan Timbalan saya dahulu lah. Cik Saidi. Hello. Ya, Cik Hello? Saidi. Ya, Jadual seragam, jadi saya tak berjelas tadi. jadual anjal. Mereka dah berjaya menghabiskan sukatan, KAK tadi semua dah settle. Apabila dia buat penilaian, kita lihat ada kumpulan perlu dibuat intervensi, kukuh 1, kukuh 2 dan pengayaan. Jadi mereka nak melaksanakan jadual anjal bagi memastikan kumpulan 2 tadi lancar. Ada masalah, Ada masalah. Jadual anjal ke apa itu untuk adalah pengurusan sekolah yang menentukan. Ya. Yang kita Tadi nakkan ni dah adalah kata penghabisan autonomi tadi kan? KAK tu. Kita nakkan KAK tu dapat dilaksanakan sepenuhnya mengikut jangka masa yang ditetapkan tu lah, dari masa tadi tu. Jadi sekolah tak ada masalah. Boleh nak buat anjal ke apa ke, yang penting KAK tu selamat. Okey, boleh? Okey, seterusnya Okey, Puan Nurzaib GB Eskimo. Ada raise hand tu. Silakan ajukan soalan. Ada lagi soalan? Tuan-tuan dan puan-puan, jika ada sebarang pertanyaan boleh diajukan sekarang ya. Silakan. Tak ada ke? Faham rasanya, jelas. Kita tunggu lagi. Dia orang dah okey tu, dah faham tu. Okey ya, dah. Penerangan yang jelas ya. Puan Anita kata okey, terima kasih. Jadi kita tamatkan di sini ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang kehadiran terus kehadiran ada dah. Dah. Kehadiran dah ada link tadi. Ada soalan tu kah? Sekejap, ada satu soalan. Okay, Encik Rusli. Silakan. Raise hand tadi. Tertekan tu, tertekan. Oh, Okey, tak ada apalah, kita boleh. Dalam plan itu, sekejap, ada tu, Encik Rusli kata dalam plan itu ada menyatakan ujian, tak apa ke? Okey. Encik Rusli ya, sekolah mana je? Tak pasti. Puteri. Okey. Ujian tidak ada masalah. Ujian boleh ujian sumatif atau ujian formatif. Dia ujian merupakan salah satu instrumen dalam PBD, dalam pentaksiran. Tak salah kita menggunakan ujian. Ujian bukan nak mengukur keseluruhan tetapi ujian merupakan salah satu instrumen yang kita gunakan dalam PBD. Terima kasih Puan. Okay. Jelas. Alhamdulillah. Ada lagi nak tanya? Ada lagi. Selamat sejahtera Puan Rohani. Ya, saya Cik Belai Puan Lai, dari SNK Teluk Indo Cempedak. ya. Okey. Tak Cempedak, Boleh tak? sekarang ya. Okey, boleh. Boleh tak saya minta Puan Rohani kongsikan PowerPoint slide yang diterangkan tadi pada semua. Boleh. Terima kasih. Ya, boleh. Ya, sebab PGB kena buat penataran di sekolah pula kan? Okey. Ya, terima kasih banyak. Baik. Itu sahaja. Okey. Thank you. Okey, boleh tutup lah. Okey ya, okeylah. tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa dah tak ada dah soalan yang nak ditanya, nak diajukan ya. Dengan penerangan itu tadi, maka berakhirlah pertemuan majlis ilmu kita pada petang ini. Bagi pihak sektor pembelajaran dan tim SISC Plus, kami merakamkan ucapan terima kasih atas masa yang diluangkan oleh tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama kami. Sekiranya terdapat tutur dan ungkap bicara yang kurang menyenangkan, saya akhiri dengan serangkap pantun. Kata bermadah semarak rasa, pengubat lara kesuma anjung.
andai ada terkasar bahasa, maaf dipinta, jari disusun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Stay safe, stay healthy, stay strong. Okay, Maaf lah ya kalau ada apa kekurangan. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Puan ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Tadi semua. tak bunyi tu lah. Bila dah pertama tu nak cakap. Tadi malu. Ingat tak ada orang pun ramai orang ni. Puan ini. Maaf lah ya jika bagi laju tadi. Ya saya. Yang dapat yang apa yang untuk PBD hari tu ada? Yang untuk laporan yang untuk Pacih Selatan. Oh, Akbar lupa. Ada. Kalau cikgu tanya saya kata saya tunggu Puan Raini hantar. Allah. Okey, busy sangat. Lupa dah tu. Kita apa insya-Allah. Alhamdulillah, saya pun nak tunggu nak mesti tahu dah sibuk kesiannya. Nanti saya nak bagi kat cikgu. Ya. Okey. Nanti saya kongsi slide ya untuk PGP. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Raini. Sama. Terima kasih Puan Raini. Sama. Okay. Thank you Sanazim. Why? Stay gitu. Memang. Looking good, sir. Thanks a lot. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Okay, Roger and out. Terima kasih Tuan Nazim. Sama. Ramai lagi orang dalam ni. Ya.